wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita sambung pelajaran kita pada muka surat 36 pada tajuk yang kelima ataupun tajuk yang terakhir, pengenalan resam Utsmani. Pengenalan resam Utsmani. Apa itu resam Utsmani? Yang pertama kita nak tahu maksud resam Utsmani. Okey, tengok pada kotak oranye ni dia tulis. Baca sama-sama. Pengertian resam Utsmani. Resam Utsmani adalah satu bentuk penulisan yang mempunyai beberapa kaedah dalam menulis ayat Al-Quran serta mula digunakan pada zaman Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi, resam Utsmani itu ialah satu bentuk penulisan. Penulisan inilah tulis, kamu menulis ni dalam beberapa kaedah. Maksudnya bila zaman dulu nak tulis Quran tu, dia ada banyak cara. Ada banyak kaedah. Okey. Bermula pada zaman Khalifah Uthman bin Affan. Khalifah Uthman bin Affan. Siapa Khalifah Uthman bin Affan ni? Sahabat Nabi. Khalifah Uthman bin Affan ni ialah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi resam Utsmani itu apa? Kaedah penulisan ataupun bentuk penulisan. Okey, itu yang pertama. Okey, kita tengok sejarah ringkas mengenai resam Utsmani dan tahap penulisan Al-Quran. Tengok kotak hijau tu, baca sama-sama. Apabila agama Islam telah berkembang luas, banyak kota-kota Islam telah dibuka. Lantaran itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengarahkan beberapa orang sahabat untuk menjadi ketua mengajarkan ilmu Al-Quran. Setiap daripada mereka mengambil bacaan Al-Quran daripada sahabat yang masyhur yang telah diutus baginda, sehingga timbul perselisihan dalam kalangan mereka tentang cara bacaan Al-Quran. Langkah penulisan resam Utsmani adalah untuk menangani situasi ini dengan tujuan menyatukan umat Islam. Tengok ni, bila Quran turun, Nabi SAW arahkan sahabat-sahabat yang lain, sahabat Nabi yang lain untuk ajar Al-Quran. Maksudnya Nabi hantar Muaz bin Jabal pergi ke Yaman. Hantar untuk ajar Al-Quran, untuk berdakwah kat sana. Ajar Al-Quran. Contoh, ustaz hantar kamu pergi dekat kampung ni. Kamu ajar Quran dekat kampung ni. Kamu pula, kamu pergi kat kampung ni, kamu ajar Quran dekat kampung ni pula. Okey, jadi Nabi SAW utus sahabat-sahabat tu dekat setiap kota-kota yang Islam telah tawan untuk mengajarkan Al-Quran. Okey, jadi bila dah hantar, bila baca Quran, orang-orang belajar Quran, baca Quran, terdapat beberapa bacaan Al-Quran yang tak sama. Yang tak sama. Macam mana tak sama tu? Seperti contoh, okey, bacaan wadduha. Okey, ada yang baca wadduha, ada yang baca wadduha. Itu adalah bacaan Quran. Dua-dua betul. Tapi zaman tu orang tak tahu lagi. Dua-dua betul. Kalau kamu dah belajar nanti lagi pada tahap tinggi, kamu tahulah kenapa boleh baca wadduha dan boleh baca wadduha. Macam tu juga. Contoh kan. Okey, jadi dulu bila ada perselisihan, okey, yang sahabat ni A dia baca wadduha, contoh yang sahabat B ni dia baca wadduha. Okey. Jadi bila dah tahu ada perselisihan tu, Nabi arahkan sahabat untuk tulis Al-Quran. Nampak ni? Nampak tak? Bila penulisan Al-Quran, nampak tak? Baca kat bawah ni, baca balik dekat bawah tu, baris kedua bawah tu. Langkah penulisan resam Utsmani adalah untuk menangani situasi ini. Bukan Nabi arahkan ni, Uthman bin Affan. Uthman bin Affan, sahabat Nabi ni yang tadi ni, dia arahkan untuk tulis balik Al-Quran. Sebab apa? Nak bagi orang semua baca Quran dalam sebutan yang sama. Macam tu tak? Nak bagi menyatukan balik umat Islam. Yelah, kalau kampung Cerah Baru contoh, kampung Cerah Baru ni baca
wadduha. Kampung kampung apa ni? Taman Tasik untuk baca wadduha. Jadi bila ditulis Al-Quran, semua kena baca satu bacaan sahaja, wadduha. Macam tu. Faham tak? Nak bagi semua baca sama. Macam sekarang kamu baca lah, kamu pergilah mana-mana pun. Pergi Mekah, pergi Mesir, pergi Yaman, pergi Amerika, pergi France, semua akan baca Quran dengan sama. Ada tak baca yang berbeza? Ada, tapi tak ramai. Sikit sangat yang baca tak sama dengan yang kamu baca sekarang. Okey. Itu adalah kisah ringkas. Kamu kena tahulah cerita dia macam mana, mula-mula macam mana. Mula-mula bila Quran dah turun, Nabi, okey, cerita dia macam mana. Mula-mula Quran dah turun, lepas tu Nabi hantar sahabat untuk ajar Quran. Nabi hantar ke kampung-kampung untuk ajar sahabat ajar Al-Quran. Lepas tu bila dah ajar tu ada bacaan tak sama. Sahabat Nabi Uthman bin Affan suruh tulis Al-Quran, tulis resam Uthmani untuk samakan balik, untuk satukan balik hati-hati umat Islam. Okey. Itu ialah sejarah ringkas resam Uthmani. Nanti pelajaran yang akan datang kita tengok siapa penulis Al-Quran, macam mana resam Uthmani itu. Okey, untuk pelajaran hari ini sampai situ saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.